Baik, kita sambung lagi soalan nombor 18. Yang tadi kita terputus sampai nombor 17 kita sambung. Ini bahagian yang kedua. Soalan nombor 18, pernyataan manakah menunjukkan trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat? Okey, jawapan yang tepat ialah trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat ni menunjukkan bahawa perniagaan kita semakin bagus dan keadaan negara kita pun juga sebenarnya bagus. Jadi, kalau trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat ni ialah jawapan yang tepat ialah C, cukai yang dikutip oleh kerajaan juga akan semakin meningkat. Baik, soalan nombor 19, apakah faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi persekitaran perniagaan? Okey, faktor dalaman ialah faktor yang boleh kita kawal, manakala faktor luaran ialah faktor yang sukar untuk kita kawal. Jadi untuk soalan ini, jawapan yang tepat ialah D. Faktor dalaman sumber manusia dan faktor luaran ialah politik. Penurunan dalam guna tenaga, jawapan yang tepat ialah bila kita kata trend penurunan, maksudnya uh, apa tu, penggunaan tenaga, guna tenaga itu juga semakin berkurang di negara kita. Jadi kalau misal kata berlakunya penurunan, bermaksud dari situ kita tahulah bahawa tenaga buruh di negara kita ini tidak digunakan sangat dan secara tak langsung pendapatan kerajaan juga akan menurun dan kadar pengangguran pula yang akan meningkat. Jadi jawapan yang tepat ialah 2 dan 3 B. Apakah maksud visi perniagaan? Okey, visi merupakan penetapan perancangan yang melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang dan biasanya visi ini akan menjadi panduan untuk membuat keputusan. Okey, jadi apakah jawapannya? Jawapannya ialah D, matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sesebuah organisasi. Seterusnya, soalan nombor 22, penyataan manakah yang benar tentang organisasi bermotifkan untung? Okay, kalau kita sebut bermotifkan untung ni mestilah dia nak memaksimumkan keuntungan pemegang saham. Jawapan yang tepat ialah C. Baik, soalan nombor 23, maklumat berikut berkaitan dengan ciri objektif dalam perniagaan. Pacific Aero Products Company, sebuah syarikat pengeluar kapal terbang berjenama Boeing, menggunakan carta GAN untuk merancang pelaksanaan aktiviti pembinaan kapal terbang. Okay, apa itu carta GAN? Carta GAN menunjukkan perkara yang berkaitan dengan jenis aktiviti yang dirancang dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dan ini ialah contoh catagan, maksudnya bila bulan Januari nak buat apa, kemudian bulan Februari nak buat apa, sehinggalah bulan seterusnya. Jadi bila kita tengok je catagan ni, seperti yang kita sedia maklum, ciri-ciri objektif yang baik dia ada 5 perkara: SMART, specific, kemudian measurable, attainable, realistic dan juga time frame. Jadi yang ini kalau catakan, dia mesti jawapannya ialah jangka masa ataupun kita sebut time frame. Jadi soalan nombor 23 jawapannya ialah D. Soalan nombor 24, kegagalan mencapai objektif perniagaan boleh menjejaskan perniagaan. Apakah kesan perniagaan kepada perniagaan? Okey, kesan kegagalan mencapai matlamat dan objektif ni sebenarnya ada beberapa kesan, iaitu contohnya jualan kita akan merosot, kita tidak akan mampu membayar kos perniagaan, akhirnya kita gagal dalam persaingan kita dan imej perniagaan kita juga terjejas bila kita gagal capai objektif dan akhirnya kita juga tidak mampu mengembangkan perniagaan. Jadi, jawapan yang tepat di sini ialah D. Perniagaan tidak mampu bersaing dalam pasaran. Baik, soalan nombor 25 masih lagi berkaitan dengan visi, misi dan objektif. Mengapakah penetapan visi penting untuk sesebuah perniagaan? Ini seperti yang kita sedia maklumlah, visi ini sangat penting kerana dia membantu mencapai matlamat penubuhan organisasi dan dia juga menjadi pendorong kuat kepada pihak pengurusan dan pekerja sebab kita tahu apa yang kita nak capai. Kalau kita ada visi tu ibaratnya macam cita-cita kita lah. Jadi kalau kita dah ada visi, barulah kita tahu kita nak capai apa, kita nak buat apa. Jadi jawapan yang tepat ialah B, 1 dan 3. Baik, soalan nombor 26, maklumat di bawah berkaitan dengan kos bagi pengeluaran 25,000 unit produk Y. Okey, kos tetap dia dah bagi 360,000, bahan langsung 170,000, bahan langsung, buruh langsung juga diberi 130,000. Sekarang dia nak ialah apakah titik pulang modal dalam unit bagi pengeluaran produk Y sekiranya harga jualan produk ialah RM20 seunit. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kos dia punya rumus TPM ialah TPM sama dengan kos tetap bahagi dengan harga dan tolak kos berubah seunit. Sekarang ni dalam soalan kos tetap dia dah bagi
harga dia dah bagi, tetapi kos berubah seunit tidak diberi. Jadi kita kena kira kos berubah seunit dulu sebenarnya. Sebab yang ini dia tak ada bagi apa-apa. Kita tak boleh terus tolak dengan 170,000 dan 130,000 ni. Jadi kita kena buat apa? Masukkan juga 360,000 ni tadi. Kita masukkan sebagai kos tetap, letak dia di situ. Kemudian RM20 ni harga, tolak dengan kos berubah unit. Macam mana nak tahu kos berubah unit? Kos berubah unit ni ialah bila kita sebut kos berubah, dia maksudnya bergantung pada berapa production kita, berapa pengeluaran kita. So, dia punya bahannya ialah 170,000, tambahkan dengan 130,000, bahagikan dengan 25,000 yang kita punya unit pengeluaran ni tadi yang dia ada bagi ni. Jadi ini kita akan dapat dia ialah kita dah bahagikan, kita akan dapat dia 12. Kita dapat dia 12. Jadi 360,000 bahagi dengan harga RM20 tolak dengan 12. 12 ni ialah kos berubah seunit. Okey, jadi kita dapat 36,000 bahagi dengan 8. Jadi jumlahnya pada akhirnya kita dapat TPM kita bersamaan dengan 45,000. Bermaksud pada unit ke-45,000 kita perniagaan ini dia mencapai titik pulang modal dia. Maksudnya pada titik tu, pada 45,000 unit ni dia tidak rugi dan dia tidak untung. Okey, jawapannya ialah B, 45,000 unit. Baik, soalan nombor 27, maklumat berikut berkaitan dengan kesan kegagalan perniagaan mencapai objektif. Kegagalan mencapai objektif boleh menyebabkan imej syarikat jalil terjejas. Okey, apakah kesannya kepada syarikat jalil? Okey, bila perniagaan dah terjejas, okey, kesannya ialah dia pun akan sukar untuk memperoleh pinjaman. Jawapannya ialah D. Soalan nombor 28 hingga 40, boleh tengok video seterusnya.